Ya, dah boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semua. Jadi alhamdulillah hari ini kita akan menyambung kuliah Riyadhus Shalihin siri yang ke-88 insya-Allah. Jadi assalamualaikum kepada semua sahabat-sahabat yang berada di dalam live IG dan live Facebook insya-Allah. Okey, jadi insya-Allah semoga hari ini kita mulakan hari kita dengan positive vibe lah orang kata. Okey, jadi untuk permulaan seperti biasa sebelum ni sementara menunggu Al-Fadilah Ustazah Asma jadi kita akan mulakan kuliah Riyadhus Shalihin kita dengan Al-Fatihah insya-Allah. Yang kedua kita akan mulakan seterusnya kita akan baca surah Al-Kahfi 10 ayat yang pertama dan 10 ayat yang terakhir insya-Allah, dan nyanyian Asmaul Husna lah. Kita alunkan nyanyian Asmaul Husna. Oh, tak ada suara. Sahabat yang di dalam FB dan IG live boleh komen tak? Ada suara ataupun tidak? Jelas ke? Masih tak ada suara. Dekat FB. IG live okey? Suara? Ada. Okey. Okey, insya-Allah. Jadi kita mulakan kuliah kita. Kita buka buku kuliah kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dhikri wa kanu la yastati'una sam'a afahasibal ladzina kafaru an yattakhidhu 'ibadi min duni awliya inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Ya, alhamdulillah kita selesai membaca, mengalunkan bacaan Al-Kahfi 10 ayat yang pertama dan 10 ayat yang kedua, 10 ayat yang terakhir. Jadi secara umumnya saya akan ucapkan semua salam daripada sahabat-sahabat kita dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga semua dapat dalam keadaan yang diberkati dan dirahmati Allah, insya-Allah. Jadi sementara kita menunggu Al-Fadilah Ustazah, kita akan sambung dengan alunan nasyid Asmaul Husna, insya-Allah, live IG dan Facebook, insya-Allah. Jadi sementara kita menunggu Al-Fadilah Ustazah Asma untuk bersedia, jadi kita akan teruskan pada selawat, memandangkan hari ini hari Jumaat, jadi hari yang orang kata penghulu segala hari lah. Jadi mari kita perbanyakkan selawat, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad
وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Okay, insyaAllah, jadi masa yang ditunggu-tunggu sudah tiba. Jadi saya mempersilakan Al-Fadilah Ustazah Asma untuk meneruskan kuliah pagi kita. InsyaAllah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama juga tak terus buka. Subhanallah, 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 walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah, Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Sebelum kita mulakan, saya minta tim boleh buka lah apa ni kerusi bawah khemah. Saya dimaklumkan hari ini ada ramai pihak luar, subhanallah, tetamu daripada maksudnya bukan daripada kalangan staf kita lah. Ada sahabat kita yang datang daripada Ampang tadi, Ampang Selangor, Masya Allah. Bertolak sebelum subuh ke lepas subuh? Pukul 5 pagi. Lepas tu solat di masjid RNR. Allahu Akbar. Sebab bimbang kot bertolak lepas subuh jam ya, waktu perdana orang pergi kerja. Subhanallah, Allahu Akbar. Berapa orang? 4 orang. Masya Allah, Allahu Akbar. Tuan-puan sekalian daripada Ampang datang untuk hadir kuliah Riyadhus Salihin. Mungkin hari ni istimewa lah sebab hari Jumaat kan. Masya Allah, Sayyidul Ayyam. Kenapa keluar semua pula ni? Tim, kenapa keluar semua tu ramai-ramai tu sampai dah kosong lah pula kerusi ni ha. Cukuplah dalam 3-4 orang masuk balik. Masuk balik. Sebab saya kalau boleh tak nak lah bila start tu kan pintu tu buka masuk. Dengar tak apa yang? Ya, terima kasih. Masuk sekarang, masuk balik. Sebab itu untuk orang yang datang lambat, bolehlah kan kalau tak ada ruang duduk di luar tu, bawah khemah. Ustazah, boleh tak masuk balik? Saya tak nak mula selagi ruang dalam ni tak penuh. Sebab nanti dia akan jadi buka tutup pintu tu. Suara tak dengar ke? Kat luar dengar kan? Tolong ada seorang yang ajak masuk dengan segera. Okey. Nanti kan yang ustazah belakang tu, kursi yang tinggi tu, pakat dan 2-3 orang tolak tepi ya. Dia jadi tengah-tengah kursi yang tinggi tu. Macam tak cantik lah, tak elok. Ya, maksud saya kursi yang tersusun tinggi. Cukup tu dek, tak perlu susun banyak lagi. Standby je, bukan nak suruh susun penuh bawah khemah tu. Kita faham itu standby saja untuk program besok kan. Okey. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji-pujian kepada Allah ya Hamid yang maha terpuji. Selawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah temukan kita pada hari Jumaat yang barakah. Hari Jumaat yang diberikan kelebihan yang begitu banyak. Jika kita merujuk kepada nama-nama hari yang disebut di dalam, yang disebut kita hari-hari, Sabtu kan, Ahad itu 1, Isnin itu 2, Rabu tu Salasah tu daripada perkataan bahasa Arab, Salasah 3, hari ketiga. Rabu dia asal ambil daripada ru'utnya bahasa Arab Raba'ah, 4. Kita orang biasa, bukan semestinya pengajar Islam lah, semua orang tahu kot insyaAllah ya. Wahid, Isnaini, Salasah, Arba'ah, Khamsah. Tu bahasa Arab kan, Khamsah tu 5, jadi hari Khamis. Jumaat, kenapa tak jadi hari ke-6 Jumaat kan? Jumaat bahasa Arab apa? Berapa? Apa bahasa Arab Jumaat?
Jumaat hari apa pula? Ya okey, hari yang ke-6, kalau nombor 6 hari bahasa Arab apa? Perkataan apa? As-sadisah ataupun sitah lah kan. Tapi kenapa tiba hari yang ke-6 namanya Jumaat? Sebab apa namanya Jumaat? Siapa tahu kenapa? Apa maksud Jumaat? Jamaat. Maksud dia? Berkumpul. Jamaah, Jumaat, himpun, kumpul, hari yang terkumpul, segala kebaikan hari, penghulu segala hari. Jika bulan yang terbaik bulan Ramadan, malam yang terbaik malam Lailatul Qadar. Nabi yang terbaik Nabi Muhammad. Umat yang terbaik kita lah. Allahu Akbar. Allah sebut dalam Al-Quran kan, kuntum khaira ummatin, kalian, kamu semua adalah sebaik-baik umat. Sebaik-baik umat. Khaira, umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan dari kalangan manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kena ada 3 ciri ni nak jadi umat yang terbaik. Bukan asal umat Nabi Muhammad je kita terbaik, tak. Mesti terikat dengan syaratnya. Dan Allah sebut terus, ciri-ciri umat yang terbaik itu ialah ta'muruna bil ma'ruf, suka menyuruh dan berbuat kebaikan. Masya Allah. Memang cabaran kalau kita nak buat baik dan nak suruh orang lain buat baik. Ta'muruna tu maksud dia menyuruh kepada melakukan kebaikan. Dan termasuk dalam maksud menyuruh juga kita buat baik jadi contoh. Menyuruh dalam tanpa sedar kan. Kita bagi contoh. Contoh kan, ada orang buang sampah, mengata-kata. Kita pun depan dia kita kutip, kita pun tak ada tong sampah. Kita nak suruh dia buang sampah dah tong sampah. Tak roti kan. Tuan, sampah ni jangan mengata-kata. Nak sebut tu pun kita naik bulu roma macam angkat pedang kan, macam kat medan perang. Maksudnya bukan mudah nak menegur ni. Tapi kita tunjuk contoh. Kalau dekat kedai makan kan, kita biasa tinggal meja makan bersepah ke kita kemas sikit-sikit? Ya, kena jadikan itu amalan. Kadang-kadang tu kan kedai makan pula, tak payah kemas, tak apa. Walaupun memanglah dia ada pekerja. Ada orang kalau tak pekerja nak buat apa? Kan tak ada kerja. Kita tolong kemas. Kita tolong kemas tu maksudnya kumpul-kumpul sisa makanan satu pinggan, lepas tu susun-susun, sisa letak atas kan. Gelas susun-susun rapat-rapat. Lepas tu sudu satu tempat. Saya tengok bila kita buat macam tu, memang dah latih pun anak-anak, dia orang tahu bila dah siap makan kat kedai makan pun susun-susun, kemas-kemas. Lepas tu kita nampak ada orang keliling tengok pelik. Orang ni jakun kot ni, tak pernah makan restoran kot ni kan. Beria kemas. Kalau boleh nak angkat ke dapur kan. Allahu Akbar. Kami belajar disiplin tu masa dekat Australia. Duduk beberapa tahun sana kan. Memang meja makan ada banyak kedai makan, sampai pinggan pun kita hantar tempat dia. Sampai kita lap guna tisu, memang tinggalkan meja makan tu bersih. Tak ada pinggan makan kita, tak ada gelas-gelas, tak ada apa. Kalau pergi ke restoran segera lagilah, macam McDonald ke KFC, tapi sebab tak ada halal sana. Cuma ada beberapa yang ada halal certificate tu. Tapi susahlah nak cari, tapi ada. Situ lagilah memang kosong terus. Memang dia tak ada pun pekerja untuk bersih tu. Macam tu lah. Jadi sikap dan tanggungjawab, disiplin tu, yang mana kita makan, kita bersih sikit lah. Memang kita bayar. Betul kan? Tetapi ia memberikan kebahagiaan. Dan kadang tengok orang kerja-kerja kedai makan tu, saya borak-borak sebab ayah saya ada restoran kan. Ada sampai 6 cawangan. Arwah ayah kan. Sekarang tinggal 1. Yang lain tu banyak premis bagi sewa pada orang. Penat dia orang kerja sebenarnya. Macam kita lah, ada tetamu tak berhenti pagi sampai malam. Ataupun tengah hari sampai malam. Tetamu tak berhenti. Kita layan tetamu 2-3 orang pun dah tak larat kan. Maksudnya 2-3 jam pun
Dah rasa penat. Jadi gaji diorang ni tak tinggi. Maksud gaji diorang tak tinggi. Bukan saya cerita gaji pekerja kedai ayah. Maksudnya saya kadang-kadang kedai-kedai makan kan. Dik, kuat kamu kerja tak berhenti-henti. Kadang tu mulut gatal tanya. Okey tak kerja? Okey. Jenis suka borak kan. Lepas tu adalah kali tu macam kedai makan tu tak ramai orang kan. Lepas tu nampak budak ni bagus je. Kita boleh nampak attitude. Walaupun mereka tu pelayan di kedai makan. Kamu belajar mana dik? Saya ijazah. Di sebelah universiti mana? Diploma ke ijazah? Lepas tu saya terus, jomlah kerja dengan ustazah datang temu duga. Macam tu cara ambil, bukan nak ambil pekerja orang. Bukan nak ambil pekerja orang, sungguh. Lepas tu kan, tanya macam mana? Dia kerja, tak ada cuti. Lepas tu kalau nak cuti Sabtu tu macam cuti tu lah. Lepas tu gaji rendah lah. Maksudnya dalam 1,400, 1,500 kan. Dengan ada degree dan sebagainya. Lepas tu bila saya tengok pergi ke kedai makan tu kan. Kita tolong dia kemas tu dah memudahkan sangat dah. Dia tinggal angkat. InsyaAllah kadang kebaikan yang kita buat tu, bukan Allah tunjuk waktu tu. Bukan Allah tunjuk 2 tahun akan datang. Mungkin 3 tahun. Mungkin Allah tunjuk pada anak-anak kita, Allah jadikan anak-anak yang baik, anak yang soleh-solehah. Kebaikan yang kita buat pada hari ini, pada orang kita kenal atau tidak, subhanallah, kebaikan tu bukan segera kadang Allah tunjuk hasil dia. Dan paling utama kita mengharapkan kebaikan itu dibalas di akhirat kelak. Subhanallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, hari ini adalah hari Jumaat yang barakah. Saya ingin membacakan sepintas lalu insya-Allah 8 kelebihan hari Jumaat. 8 kelebihan fadilat ataupun rahmat pada hari Jumaat. Saya ni cakap perlahan-lahan ni memang sakit tekak. Mungkin non-stop bercakap. Ceramah tu memang bercakap lah. Bercakap bukan seorang-seorang. Bercakap non-stop. Kalau 2 jam, semalam ada 3 kali live. Kadang nampak saya tak live tu sebenarnya banyak juga live yang tertutup. Lepas tu selepas pada live saya bukan diam, bercakap juga. Musyarat tak berhenti, kadang sampai malam, sampai petang. Kan orang nak jumpa tu pagi sampai malam. Orang yang berharap datang pada jauh untuk pelbagai urusan kan. Jadi macam itulah. Bila kita tak ada suara, lepas tu kita paksa, kita sebenarnya sedang menekan tenaga. Jadi kita guna tenaga lebih banyak daripada biasa. Begitulah. Saya kan hari tu jumpa Dr. Zul kan. Dr. Zul kan cakap perlahan je kan. Kita sebenarnya merasakan bahawa macam tu kan. Suami saya ajuk kan. Saya kata apa? Saya kata Dr. Zul cakap perlahan slow-slow, dia jimatkan patah perkataan dia. Kerana tenaga Dr. Zul ni banyak digunakan untuk menulis, untuk membaca dan sebagainya. Sebab itu Dr. Zul mengajar seminggu sekali ya. Hujung minggu, Sabtu ke Ahad kuliah dia. Hari-hari biasa dia tak terima. Kita minta dengan PA dia pun, dia kata kami tak terima ustazah jemputan 2 bulan lagi, 3 bulan lagi. Kita hanya uruskan jemputan 1 bulan tu je. Maksudnya kalau siapa yang nak jemput, boleh tak nak jemput bulan 8? Kami tak akan terima sebab tak boleh nak janji jadual Dr. Zul. Jadi boleh tanya yang terdekat saja. Rezeki lah siapa tanya, okey Dr. Zul terima gitu. Saya kata dekat suami, saya dah habis tenaga bercakap. Cakap. Lepas tu masuk pejabat, tim ni bergebut-gebut tunggu giliran nak jumpa untuk meeting, untuk buat keputusan. Allahu Akbar. Bercakap bukanlah satu perkara yang nampak santai ni kan. Tapi ia berat sebenarnya. Berat otak apa semua. Cubalah bercakap tak henti 2 jam. Jangan berhenti 2 jam non-stop. Rasa apa lepas tu? Bercakap kosong je. Tapi bercakap je. Saya bla-bla-bla sengaja mungkin dah lelah. Okey bla-bla-bla-bla-bla. Cuba. Tapi bercakap dengan perak otak. Tu yang doktor, masa saya ada masalah kesihatan dan masalah tu masih lagi, maksudnya dalam perhatian doktor, kena sentiasalah check up. Dia kata sebab ustazah banyak guna otak, tenaga paling banyak adalah otak. Otak menggunakan tenaga paling banyak.
otak. Sebab tu kadang nampak macam share-share kan, orang-orang ni kan cepat tua nampak kan, sebab dia banyak fikir, dia banyak bercakap, dia banyak menyampaikan. Terasa teacher? Ya lambat tua. Tak, kadang tu orang alim kita tengok umur dia baru 40 lebih tapi nampak dah berusia. Orang yang penat fizikal, dia rehat baring, dia dah pulih balik energi dia. Tapi kalau penat mental, rehat tu tak cukup. Tidur pun otak dia masih bergerak. Begitulah ya perjuangan kita masing-masing, insya-Allah. Terima kasih ya yang hadir jauh itu, beri semangat pada saya sebenarnya. Masya Allah, pagi ni suami dah tanya, ke nak minta ganti kan, tim ganti. Saya terpergi juga sebab lepas ni mungkin cuti agak panjang. Bukan saya cuti, sebab banyak outstation, pergi umrahan. Okey, kita sebut yang pertama, muslimin muslimat, kelebihan hari Jumaat yang pertama, kita tulis, boleh tulis nota ya sahabat-sahabat di IG. Tadi kan saya duk tengok sahabat-sahabat di ni, saya kena bahagi dua. Saya tengok di FB pula ya, media. Kadang kesian dia orang rasa tak abai. Terima kasih muslimin muslimat, ZLZ, SMN. Ya, ada orang kata, betul Ustazah, kalau hari ada meeting memang lagi penat lagi kerja depan laptop sebab penat cakap dan fikir dan meeting. Okey, ni komen-komen dia orang. Okey, Ida Ismail, terima kasih. Sahabat-sahabat di FB dan IG ni hadir daripada mana? Boleh tulis tak? Kita menyapa sekejap. Wan Esa, Nur Ayati Arti, Hafsah Mamat, Asma Zuraida, Norizan Safi. Terima kasih bagi emoji love. Anda bagi emoji tu naikkan engagement. Anda tulis komen, sangat bagus, saya suka. Kalau boleh banyak-banyak komen, banyak-banyak tulis nota. Bila kita cakap, tulis je. Tulis-tulis. InsyaAllah lepas habis live ada orang baca pula. Ada orang baca, kita dapat pahala. Dan tekan butang share perkongsian ni supaya dapat pahala berkongsi majlis ilmu. Allahu Akbar. Okey, kita tengok Asma Zuraida, Norizan Safin tak bergerak ni dek. Okey, Suhana Anis, ada Zarina Yusof kata tengah bekerja. Okey, Singapura Maya Piskes. Subhanallah. Didi Diana Zana Baharum Zana dari Kelang. Fatim Syamuna Rosi Nuli dari Kota Baru. Susah ke kau nak baca komen di IG, nama dia orang ni unik-unik. King Spider, tengok. Baik Ustazah, King Spider. Tu macam kulit spider King tapi King. Okay, Raja Susilawati, King Spider sudah share ke kakak saya. Makasih ya King Spider dah share. Putrajaya Ijah 7574. Gelang Pink 608. Kan menarik nama dia orang. Mam 5 Kidos. Kalisha Rawatan Lebah. Tengok lebah pun masuk. Okey, Aziyah Rosa daripada Putrajaya Johor. Al-Asas, amin. Ina Jalil, Maria Alana. Sedap nama. Rohana Kamis dari Dengkil, Malaysia. Anamika Syida Bukhari. Alhamdulillah. Okey, kita dah nyapa sikit tu sahabat-sahabat. Sayang awak Ustazah, saya pun sama ijazah tijak. Ustazah, saya ada soalan. Awal-awal lagi teacher kita. Jabir. Okey, dia sebenarnya kita faham IG ni, teacher ada IG ke? Ada. Okey, FB kebanyakannya orang guna nama yang betul. IG ni kita nak tulis nama kita yang betul, bukan saya pun tulis, tapi dia kan satu dia sambung-sambung nama. Dia tak boleh nak senggang cerita Asma binti Harun. IG ni ramai orang muda. Dan banyak yang tulis nama tu produk. Maksudnya dia bukan nama yang sebenar. Lepas tu IG ni kita tahu ramai remaja. Sebab tu teacher tak ada. Tapi remaja purba ada juga dalam tu. Bila remaja ni, mereka ni masih lagi mencari identiti. Ramai tak suka dedahkan diri yang sebenar. Jadi satu lagi sebab dia orang ni nak selesa komen. Sebab IG ni lebih banyak, kalau kata FB ni ramai mak-mak. Sebab tu elang-elang produk dia orang ni habiskan belanja dekat FB lah. Sebab kuasa membeli pada mak-mak. Hiburan banyak di IG, tetapi Alhamdulillah majlis ilmu pun dah banyak. IG ni orang nak ringan-ringan. Komen di FB lebih kritikal. Kalau kena komen perbincangan viral teruk FB.
Tapi IG ni orang nak macam santai-santai macam tu. Jadi bila dia orang nak komen tempat artis yang dia suka pun, dia tak nak mak dia tahu. Tu dia. Orang tak nak orang tahu. Macam-macam faktor lah. Jadi itulah perbezaan. Dan kita menyantuni orang-orang di IG sebab kita menganggap nanti anak ni akan dewasa, dia akan pindah ke FB. Lepas tu kita tak tinggalkan anak-anak kita di IG. Anak kami tak ada akaun IG. Memang tak ada. Walaupun yang tingkatan 3 dan sebagainya. Telefon pun tak ada. Sangat menakutkan. Jadi apa yang kami buat, kalau dia orang nak tengok kawan, nak berhubung, dia orang kena guna IG mak dia. Jadi bila dia orang dapat messenger daripada Ustazah Asma Harun tu, macam itulah ya. Sebab remaja ni mudah sangat terpengaruh. Memang sangat mudah. Contohlah ya, ada satu perkataan yang keji, anak saya tak tahu. Bukan IG ni, WhatsApp kawan-kawan. Kan ada ringkas-ringkasan tapi mencarut. In English kan. Lepas tu saya kata tahu tak maksud ni. Sebab kawan dia selalu guna perkataan tu. Ya. Kan? Kawan dia selalu guna. Lepas tu saya tanya, tahu tak ni? Sebab apa dia orang ada grup kan? Dia kata tak tahu. Apa maksud dia? Kita pun terangkan maksud. Sebelum kita marah, kita kena terima dulu penjelasan anak. Rupanya bila bagi penjelasan, kita rasa dia tak tipu, memang dia tak tahu. Dia tengok ramai yang guna. Sikit-sikit keluar perkataan tu, sikit-sikit keluar perkataan tu. Saya kata ni bukan IG lagi, ni bukan TikTok, ni WhatsApp je. Itu pun dia tahu Umi Abi dia selalu check dalam grup kelas dan sebagainya. Jadi bayangkan ya, itu sekolah rendah. Sekolah yang masih rendah, maksudnya umur berapa tu kan. Okey, muslimin muslimat, hari yang paling mulia, ia berdasarkan satu hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari paling baik di mana matahari terbit pada hari itu adalah hari Jumaat. Pada hari itu Adam diciptakan, dan pada hari itu juga Adam dimasukkan ke dalam syurga serta diturunkan dari syurga. Pada hari itu juga kiamat akan terjadi, dan pada hari tersebut terdapat suatu waktu di mana tidaklah seorang mukmin solat menghadap Allah mengharapkan kebaikan kecuali Allah akan mengabulkan permintaannya. Tak sampai tu nak tulis tu kan. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Dan dalam hadis yang lain, Nabi ada bersabda dua waktu yang paling afdal di hari Jumaat, iaitu antara waktu imam berada di mimbar kan. Ada waktu yang pendek, tak siap antara azan tu sehinggalah imam naik ke mimbar. Nanti kalau jumpa, maksudnya waktu tu pendek. Dan waktu tu ramai orang dalam keadaan yang lalai. Kalau pekerja kerajaan, rehat 12 suku sampai 245. 2 jam ya? 2 jam. 12 suku, kalau kerja kerajaan hari Jumaat rehat 12 suku hingga 245. 2 jam setengah. Jadi, pergilah dekat tempat kerja-kerjaan yang ramai. Contoh, pergi ke Alamanda. Kalau pukul 12 suku 12.30 tu penuh. Maksudnya, wanita-wanita. Wanita tak apa, membeli belah. Maksudnya, bukan larangan, tetapi lebih baik menghormati pada waktu tersebut. Tapi jual beli yang di antara lelaki dengan penjual lelaki, itu adalah haram dan berdosa besar. Larangan berjual beli ketika waktu Jumaat. Larangan itu ke atas lelaki lah. Sebab itu kalau suami kita tak boleh, contoh kalau Allahu Akbar, saya nak ceritakan lagi, bukan nak cerita, yalah ceritalah. Bila kita hari Jumaat kan sekarang terhad untuk solat kan, terhad hari itu sebab saya ada urusan macam mesyuarat macam tu lah, sekitar Putrajaya kan. Maksudnya urusan memang urusan. Ada ceramah masa tu sekitar Putrajaya dan mesyuarat. Lepas tu dalam pukul 12.30 macam tu kan. Dekat 12.30, dekat pukul 1, Allahu Akbar. Dah dekat waktu Jumaat. Pergi cari banyak masjid. Maksudnya yang solat ni sekitar tu. Pergi jaga ataupun rela dah jaga kan. Tak dibenarkan. Lepas tu kelang kabut lah suami saya cari lagi. Saya kata cari lagi. Lepas tu okay, on the way. Cari berhenti, tak dibenarkan masuk.
Tak dibenarkan masuk. Okey, kita tahulah jarak 1 meter. Lepas tu akhirnya saya kata nampak ada masjid besar. On the way kan, masjid yang besar. Lepas tu kawasan pun bukan masjid besi. Ini dah keluar pada kawasan Putrajaya. Sebab semua kan by berdaftar. Faham tak? Lepas tu ada limit dia. Dah ni dia orang tak bagi. Dia orang tak sediakan di luar ke apa ke. Lepas tu sampai masjid besar tapi nak kena U-turn macam tu kan. Lepas tu saya kata, bang, U-turn. Usaha. Jauh tu, U-turn jauh tu. Tapi nampak kubah tu kan. Bila sampai, ya Allah bukan apa, minta maaf lah. Ada je, boleh je kalau nak tambah. Maksudnya di koridor, dekat luar. Bahkan kalau di kampung saya tu, bila tak muat, hampa je tika-tika, yang penting bersambung soft tu. Sampai ke bawah kan. Saya minta dengan rela tu, tolonglah, bagilah suami saya nak. Saya dah turun. Saya dah bercakap sebab kod suami saya kan, dia malu-malu sikit kan. Saya ingat orang, tapi rela tu pun tak kenal pun saya. Maksud saya bukan nak guna kuasa viral, bukan viral, maksudnya orang famous kononnya kan. Kod lah rela bagi tiba-tiba kan. Tapi terlintas juga. Kod lah dia kenal, dia bagi. Tolonglah bagi saya, suami saya solat Jumaat. Tolonglah. Ni dalam 2 minggu yang lepas ke 3 minggu lepas. Tolonglah bagi suami saya. Seorang je lagi duduk celah mana-mana. Minta maaf puan, minta maaf. Tak boleh. Tak boleh puan pusing balik keluar. Saya rasa macam, ya Allah sedihnya. Sedih sangat. Solat tu, dapat solat tak dapat nak dengar khutbah tu pun tak apa. Solat tu lebih kurang 10 minit saja. 10 minit. Dan kita tengok hari ni, semua tempat dah bersesak-sesak. Kan? Apa salahnya macam, okey celah. Bagi orang tak bersungguh tu cerita lain lah. Ni orang yang nak sangat dah ni. Datang dah ni. Depan pintu masjid, apa salahnya? Bolehlah. Duduklah mana-mana. Celah tu ke. Allahu Akbar. Kan kalau main gedah kan, kita pun, iyalah. Tapi suami saya kata, tak apalah, kita dah ikhtiar. Moga Allah ampuni. Macam itulah ya. Wallahu a'lam. Kita masih lagi mengharapkan perubahan kan. Memang tahu wabak ini sedang, nak cakap lebih kan Ustazah kena gam pula kan. Jadi isu selalu pasal ni. Tapi okey, nak sebut tuan-puan sekalian, hadis ni cuba kita ambil balik poin kelebihan hari Jumaat. Hari paling baik di mana matahari terbit pada hari itu adalah hari Jumaat. Okey, itu kelebihan pertama. Nabi sebut hadis sahih, pada hari itu Adam diciptakan. Ini sebenarnya yang pertama. Nabi Adam diciptakan. Dan pada hari itu juga Nabi Adam dimasukkan ke dalam syurga. Serta diturunkan dari syurga. Ada 3 kaitan dengan Nabi Adam. Diciptakan, dimasukkan ke dalam syurga dan diturunkan dari syurga. Pada hari itu juga kiamat akan terjadi. Kiamat akan terjadi pada hari Jumaat. Dan pada hari tersebut terdapat suatu waktu di mana tidaklah seorang mukmin solat menghadap Allah mengharapkan kebaikan kecuali Allah akan mengabulkan permintaannya. Allahu Akbar. Maksudnya 5 waktu kan. Start daripada waktu bila? Maghrib malam tadi, Isyak, Subuh, Zuhur, Asar. Tadi tu hadis Nabi tentang waktu yang antara mustajab bila hari Jumaat. Maksud kita tahu setiap waktu tu dah Allah makbulkan doa. Dah mustajab dah. Ada lagi 2 waktu yang khusus Nabi sebut dalam hadis. Antara yang tadi tu, mimbar tadi tu. Maksudnya antara azan hingga mimbar. Ada tak? Yang tu, 2 waktu. Okey, lepas tu satu lagi penghujung asar. Maksudnya sebelum maghrib. Penghujung asar tu, itu daripada hadis yang sahih. Menyebutkan tentang sebab itu orang di hujung waktu asar tu, muslimin-muslimat, syarah Muslim. Waktu selepas asar hingga terbenamnya matahari. Waktu ada ketika khatib duduk di atas mimbar sehingga selesai solat. Okey, subhanallah. Lepas tu waktu hujung hari Jumaat. Jadi lepas asar, kita kan tengah sibuk balik kerja lah, itulah, inilah, jumpa isi anak. Adakan momen berdoa. Ataupun lepas asar, duduklah lama sikit berdoa. Khusus pada hari Jumaat, itu waktu makbul doa. Allahu Akbar. Nak minta apa ni? Ada orang dia fokus banyak berdoa. Usaha tu biasa-biasa. Tapi Allah bagi makbul doa dia tu, usaha biasa-biasa tapi hasil luar biasa. Ada orang kuat usaha, doa tak kuat, hasil biasa-biasa. Macam itulah ya. Ada orang kerja kuat sampai tak semayang,
tak kaya-kaya juga. Ingat kerja kuat dapat duit banyak kan. Ada orang kerja kuat tak jaga aurat, tak jaga solat. Memang ialah gitulah, seksi apa, tapi rezeki melimpah ruah. Rezeki melimpah ruah. Tapi kita ingat ada istidraj. Allah bukan beri dengan kasih sayang, Allah beri dengan kemukaan. Dia makin jauh dengan Allah. Na'udzubillah min zalik. Okey, seterusnya hadis riwayat Muslim. Sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya adalah hari Jumaat. Pada hari inilah Adam AS diceritakan, pada hari ini dimasukkan ke dalam syurga. Hadis yang samalah tapi matan yang berbeza sikit. Okey, subhanallah. Yang kedua, kelebihan hari Jumaat, hari bagi kaum muslimin. Hari bagi kaum muslimin, bagi orang Islam. Ini disebut dalam hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah yang bermaksud Allah menyesatkan orang-orang sebelum kami pada hari Jumaat. Allah sesatkan orang sebelum kami. Nabi kata pada hari Jumaat. Yahudi, Allah menyesatkan orang-orang sebelum kami pada hari Jumaat. Yahudi pada hari Sabtu dan Nasrani pada hari Ahad. Kemudian Allah mendatangkan kami petunjuk pada hari Jumaat. Mereka umat sebelum kami akan menjadi pengikut. Pada hari kiamat kami adalah yang terakhir dari penghuni dunia dan yang pertama pada hari kiamat yang akan dihakimi sebelum umat yang lain. Okey, dalam hadis ini menyebutkan hari Jumaat adalah untuk hari umat Islam diberikan petunjuk dan hidayah. Yahudi pada hari kebesaran Yahudi hari apa? Sabtu. Manakala Nasrani pada hari Ahad. Jadi kita pada hari Jumaat. Kalau kita tengok Yahudi, Nasrani ni Kristian ya. Pada hari kebesaran mereka hampir seluruh dunia lah kot cuti. Dan pada hari itu mereka memperbanyakkan ibadat cara mereka lah. Sebab itu di Malaysia kita harap satu hari Jumaat serentak satu Malaysia semuanya cuti. Cuti khas meraihkan hari kebesaran Islam. Sebab kita negara Islam kan. Tapi antara faktor utama yang menjadi dikatakan kesukaran sebab nak tally lah dengan barat. Maksudnya nak tally sebab urusan transaksi, urusan perniagaan. Sebab di sana cuti Sabtu Ahad. Bila kita Jumaat Sabtu, jadi hari kita boleh berurusan tu pada, fahamnya maksudnya rugi. Satu hari tu bagi mereka dah rugi dah. Rugi dunia lah. Subhanallah. Kalau di Terengganu, saya daripada kecil sebab memang hari Jumaat tu cuti. Hari Jumaat kebanyakannya orang Terengganu keluar berpusu-pusu. Pergi mana? Hadir kuliah. Majlis ilmu. Saya pada kecil daripada baby lah sampai anak 10 orang mak angkut. Hari Jumaat wajib dengar Tok Guru Haji Adi. Adik-adik 10 orang kan sampai mak ayah tu angkut buai besi ayun. Sebab anak ramai sumbat-sumbat dalam kereta kan. Pernah tertinggal anak pun ada. Anak tergantung dekat belakang. Itu satu pengalaman lah. Kan mak saya marah saya cerita ni. Kan Pajero tu kan dia ada tempat, ada apa tu, tayar belakang tu kan. Pajero tu kan. Pajero tahu Pajero tu kan. Mitsubishi Pajero tu kan. Kan ada tayar pegang. Pajero tu kan dia besar. Maksudnya boleh duduk ni. Lepas tu buat pula kiri kanan. Jadi anak 10 orang muat lah. Lepas tu sebab mungkin tak perasan kot kan, anak ramai ada yang tak masuk. Rupanya kan bila dia jalan Pulau Lawa ramai, ada adik tu sempatlah panjat pegang kat belakang. Tapi orang pun ketuk-ketuk, anak tertinggal ni. Masuk balik. Kadang kami turun sebab zaman tu orang tak biasa bawa anak semua. Mak ayah memang wajib. Semua wajib ikut, tak ada kata no. Kadang bila turun tu kan ada orang kira 1, 2. Ui, tak habis lagi. Nak tunggu 10 orang tu kan. Tapi saya ingat ikhtiar ibu ayah tu, walaupun anak kecil-kecil bawa heret susah payah. Anak yang nak suruh tak nak mengganggu majlis siap bawa buai, tapi duduk jauh lah, bukan dalam masjid lah. Tu. Masa kecil mak ayah bagi main, bila dah besar mak ayah suruh duduk diam, siap ambil ada buku suruh tulis nota. Tu yang nota ayah saya banyak sebab Tok Guru ni kan baca tafsir, baca sirah, baca ni kan. Itu rutin wajib baik keruk mesti hadir. Selain pada kuliah. Tapi hari Jumaat memang meriah sangat suasana di Terengganu, Kelantan pun sama kan. Okey, jadi insya-Allah alhamdulillah hari ni pun kita meriah hari ni daripada orang jauh dan sebagainya. Okey, seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salah minal yaumil jum'ah. Wahai orang-orang beriman apabila diseru untuk menunaikan solat pada hari Jumaat,
maka bersegeralah kamu kepada mengingati Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Allahu Akbar. Kalau kita tengok bab jual beli ni, kita tengok pada kesimpulan Jabatan Mufti Wilayah, kami telah nyatakan dalam keputusan perundingan hukum syarak berkenaan dengan isu jual beli di perkarangan masjid ketika berlangsungnya azan pada hari Jumaat. Kami tegaskan di sini bahawa apabila azan yang kedua, maka tidak dibenarkan lagi jual beli kerana ia bercanggah dengan nas yang sahih, haramlah. Kami nasihatkan kepada penjual dan pembeli elakkan makan minum atau berjual beli di perkarangan masjid ketika azan yang kedua. Azan pertama tu kan tanda apa? Waktu masuk Zuhur kan? Betul tak Ustaz? Azan kedua itu sebagai tanda nak mula khutbah dah. Betul kan? Haram pada waktu tersebut. Sebab itu kita pun kalau pergi membeli, kalau ada lelaki yang bertugas, janganlah buat urusan jual beli. Kita sedang buat urusan dengan orang yang haram buat urusan jual beli. Contoh, kalau saya sendirilah pergi tempat, pergi juga kadang dulu kan, kadang sekarang pun, waktu Jumaat tu, lepas tu nampak cashier lelaki, saya cancel jual beli tu. Itu cara saya, cara saya tak nak bersubahat. Dia tak pergi solat Jumaat. Hari ni orang senang buat alasan tanpa usaha pun pergi masjid, tanpa daftar pun, dia beranggapan, orang anggap dia tak muat masjid. Tanpa usaha, sebab itu wajib usaha. Wajib daftar tak dapat, wajib pergi dulu, usaha dulu. Dah selesai usaha, memang tak dapat, maka barulah dia insya-Allah terlepas daripada dosa melalaikan kewajipan tak solat Jumaat. Tapi hari ini kita dapati ramai lelaki tak ada usaha langsung. Lepas nak makan mana, nak minum mana, pergi shopping kompleks, pergi sana pergi sini. Dia jawab apa bila kita tanya? Alah, pergi pun bukan muat. Nampak tak? Allahu Akbar. Mana tahu? Mana kamu tahu tak muat? Bahkan ada masjid-masjid yang bukan kita kata degil, tapi nampak selagi ada orang datang, masuk-masuk, tak apa, masuk-masuk sekejap je pun. Lagipun tutup, tak buka pun. Kalau kedai makan lagilah buka kan. Buka ramai. Dekat masjid tak buka tak apa, sebab rukun sujud ada 7 kan. 7 rukun sujud. Apa dia? Dahi 1, 2 tapak tangan, 2 lutut dan 2 kaki. Ada orang masa kaki tu dia terangkat terjungkit-jungkit, tak boleh, itu rukun wajib. 2 kaki. Ada yang tanya, Ustazah, tangan boleh ke kalau perempuan berlapik? Boleh tak berlapik tangan? Masa sujud tangan berlapik dengan kain telekung, boleh tak? Ni kan ada perempuan bila nak sujud tu dia macam ni dia libas-libas, dia tak nak terlapik tu kan. Sah, tak ada masalah. Lutut pun berlapik, kan orang selat lutut. Lutut berlapik, tangan tak ada masalah berlapik. Satu tak boleh berlapik, dahi. Hidung bukan rukun sujud. Masuk rukun tu bukan anggota wajib. Hidung, sebab tu pakai mask tu, ada orang perempuan pakai niqab kan. Yang penting buka bahagian dahi tu. Orang lelaki, contoh kalau rambut panjang ke, pakai serban ke kan, dia tak boleh masa sujud tu, maksudnya kain tu kena, yang tu kena jagalah. Dia sujud atas kain serban dia. Faham tak? Mana-mana pakaian solat. Tapi kalau anak kita main kain lampin, main kain tuala, lepas tu masa kita solat dia hampar, itu kita sujud atas kain tu boleh tak? Boleh. Kain di luar. Yang tak boleh pakaian kita yang menjadi sebab penghalang sujud kita tu. Gitu. Saya memang seronok ngajar fiqh, mungkin kena carilah. Sebab saya memang bidang fiqh, saya bidang syariah kan. Okey. Jadi bila kita faham jelas tu, sepanjang solat Jumaat tak buka. Tak buka langsung. Berbanding risiko di kedai makan lagi tinggi. Kita katakan begitulah ya. Sebut sikit-sikit kan. Macam tu. Subhanallah, muslimin muslimat. Saya pernah juga pergi ke mana-mana tengok cashier lelaki. Saya masa tu macam mana ya? Saya tak ingatlah situasi, tapi bila saya nak bayar di cashier lelaki, saya pun kata, "Dik, boleh tak tukar?"
Masa tu saya urgent kot, macam sebab saya tengok ada kerja perempuan, ada kerja lelaki. Masa perempuan ada kerja kat belakang kan. Dek, boleh tak akak nak bayar dengan adik perempuan tu? Kenapa kak? Kamu lelaki, kamu patut solat Jumaat. Saya tak boleh bosan dengan kamu. Ini sebelum PKP. Lepas tu, kenapa kamu tak pergi solat Jumaat? Kenapa kamu tak pergi, dek? Masa ni bukanlah glamour orang kenal ke. Saya memang gitu. Daripada kecil, daripada saya sekolah rendah, sebab kat kampung saya tu kan depan masjid. Masa orang solat, ada budak-budak muda kan. Budak-budak muda dia tak pergi semayang, tapi pakai baju Melayu apa semua. Mungkin dia nak berhelah dengan mak ayah. Tapi dia lepak kat motor. Dia lepak-lepak. Jadi tu tepi-tepi rumah saya, sebab rumah depan je masjid. Saya daripada tingkap, saya akan bertempik. Semayang. Sebab takut sebab sekolah rendah nak pergi marah orang-orang dewasa tu. Tapi saya akan duduk di tempat. Semayang. Kenapa tak semayang tu? Macam tu. Dia orang pun lagi cari siapa. Dia orang tak nampak kan. Dia pun lagi. Yang tu atas motor tu semayang. Dia pun pergi. Itu. Sebab apa? Semangat nahi mungkar tu ayah saya banyak bagi contoh. Bila saya makan restoran waktu Jumaat, saya nampak lelaki duduk makan, saya pergi satu meja. Bukan kerana saya Ustazah Asma hari ni. Ni sebelum. Saya kencik, takut ni menggeletar-geletar, naik bulu roma. Nak tegur orang lelaki, 5-6 orang duduk kat meja makan. Minta maaf, cik tak semayang Jumaat ke? Takut-takut ni. Lepas tu kan, saya pergi satu meja. Ada yang saya kena hedik. Kau dah kenapa sibuk hal orang? Macam tu kan. Lagi lah kita. Kena marah apa lagi lah. Kita dah lah seorang. Kawan saya dah tinggal dah takut. Subhanallah. Lepas tu, kadang pergi restoran, pekerja kan. Tak pergi solat Jumaat kan. Ni sebelum PKP ni. Saya pergi dekat toke. Maaf cik, saya suka makan kat sini. Tapi ni waktu Jumaat. Kenapa pekerja tak pergi solat Jumaat? Dia kata, kejap lagi. Dah khutbah dah. Saya bimbang tak sempat. Subhanallah. Saya pun keluarlah. Saya pun takut kena jekah, kena hedik. Tetapi lagi ketar tu tengok tak pergi solat Jumaat tu. Rasa macam dekat Shopee Complex, dekat food court tu saya pergi tegur. Saya pernah tegur grup lelaki yang ramai. Ini mungkin 8 tahun lepas ke. Assalamualaikum, minta maaf. Kenapa tak solat Jumaat? Kan. Orang duk tengok ni bila saya tiba-tiba pergi kan. Kita bukan puak kuasa. Bukan pakai apa. Lepas tu dia kata, musafir. Dia jawab, musafir. Kebanyakan orang jawab macam tu, musafir. Saya pula luruh kan. Bukan luruh, tanya, musafir dia mana? Berani tanya tu kan. Kau akulah, musafir dia mana? Kau sibuk apa? Larilah kita. Kawan-kawan kita dah sampaikan. Bila saya sebut macam ni, saya sebenarnya nak fikir, hari ni Jumaat kan, unit dakwah perempuan kita kena kerjasama dengan Jabatan Agama, skuad solat Jumaat. Waktu Jumaat, tim perempuan kita pergi, kita tak payah cakap apa, kita adakan risalah kewajipan solat Jumaat je. Dan kalaulah skuad tu orang awam nak sertai, tiba-tiba ada satu orang, kita pun ni pergi Seremban 2, ini pergi producer, ni. Kita cuma bagi risalah je. Nampak lelaki kat Shopee Complex tu, ni kita tulis satu risalah bagaimana solat Jumaat yang dia tidak tergolong melalaikan. Dan apa yang patut buat kalau tak muat. Janganlah berpeserian di tempat awam. Jagalah maruah. Duduk dalam kereta tunggu. Dengar khutbah daripada dalam kereta. Sama gak kalau suami saya tak sempat solat Jumaat. Bukan tak sempat, tak boleh masuk kes macam tadi. Kita tunggu dalam kereta. Dengar juga khutbah Jumaat. Menghormati waktu Jumaat seminggu sekali tu. Mudah-mudahan orang yang mencintai hari Jumaat, menghormati hari Jumaat, meninggal pada hari Jumaat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, teacher. Saya pernah tengok video Syekh Nuruddin tentang solat ni. Tentang solat Jumaat. Saya lupa lah, tapi ada lah dalam folder saya ni. Yelah, panjanglah Syekh Nuruddin jelaskan. Dan cara Syekh Nuruddin, bila contohnya waktu saya pun dapat video Syekh Nuruddin, bila masa PKP teruk hari tu, memang masjid terus tutup, Syekh tetap, maksudnya buat khutbah di hadapan anak-anak dia. Maksudnya buat umpama seperti solat Jumaat.
Maksudnya start dengan azan, baca khutbah, kemudian solat. Tapi solat zuhur lah, bukan solat Jumaat sebab tak cukup syarat ni. Solat zuhur. Tetapi kenapa Syekh usaha buat begitu? Untuk mendidik anak-anak dan ahli keluarganya. Bila waktu Jumaat, hormat. Itu waktu yang mustajab doa, waktu yang mulia, waktu yang momen ialah nak tunggu Ramadan nampak lagi. Jumaat adalah hari yang penghulu, bahkan dikatakan hari Jumaat lebih baik daripada Aidul Adha dan Aidul Fitri. Lebih mulia daripada dua hari raya tu. Subhanallah. Allahu Akbar. Okey, penghulu segala hari, Jumaat dinamakan Sayyidul Ayyam. Pasu hari kebesaran iaitu hari mingguan. Hari penghimpunan bagi solat Jumaat. Ini daripada hadis Nabi, tapi sebab tak ada ni saya nak sebut. Hari mustajab doa. Betul lah ni. Pada hari itu, hadis riwayat Tirmizi, terdapat satu masa di mana seorang hamba mukmin apabila meminta berdoa kepada Allah suatu kebaikan atau ia meminta Allah melindunginya daripada sesuatu kejahatan, melainkan Allah pasti melindunginya daripada kejahatan. Iaitu waktu imam duduk atas mimbar sehingga selesai solat Jumaat pada akhir waktu asar. Allahu Akbar. Hari dihapuskan dosa. Solat 5 waktu sehari semalam dan Jumaat hingga ke Jumaat merupakan penembus dosa, selama tidak dikerjakan dosa-dosa yang besar. Okey, hadis riwayat Bukhari seterusnya, tidaklah seorang mandi pada hari Jumaat dan bersuci semampunya. Sebab tu kita ada sunat mandi hari Jumaat kan. Berminyak dengan minyak atau memakaikan minyak wangi dari rumahnya. Kemudian keluar menuju masjid dan dia tidak memisahkan dua orang yang sedang duduk berdampingan. Kemudian dia hendak mendirikan solat yang sesuai dengan tuntutannya. Lalu dia mendengarkan dengan baik ketika imam berkhutbah, melainkan akan diampuni dosa yang terjadi antara Jumaat tersebut dan Jumaat berikutnya. Allahu Akbar. Maksudnya ini kelebihan besar. Mandi elok-elok, pakai wangi-wangi, bersih-bersih, pergi hadir sebelum azan yang kedua tu. Sekurang-kurangnya sebelum azan yang kedua. Dia dah duduk dan dia memberi perhatian kepada khatib. Kan? Kemudian apa yang dia dapat, diampunkan dosanya yang ke depan. Bukan yang terdahulu, bukan yang lama. Jumaat tersebut dan Jumaat berikutnya. Allahu Akbar, bayangkan. Besarnya pahala. Dan jika perkara ini, Allahu Akbar, Allah buka hijab, memang penuh lah, orang berebut-rebut lah. Tapi ini rahsia Allah. Kita tak nampak bab pahala ni alam ghaib. Bila alam ghaib, orang beriman, orang yang kuat iman, dia yakin dan percaya. Okey, hari Jumaat, hari utama sedekah. Ini disebut, Ibnu Qayyim berkata, ini kata-kata Ibnu Qayyim ya, sedekah pada hari Jumaat lebih utama dengan sedekah pada 6 hari lainnya. Seumpama sedekah pada bulan Ramadan dibanding bulan-bulan lainnya. Sebab itu ramai di kalangan kita yang ambil peluang untuk bersedekah bulan pula hari Jumaat. Keutamaan dia tu umpama seperti sedekah bulan Ramadan berbanding bulan-bulan lain. Allahu Akbar. Hadis daripada Ka'ab menjelaskan sedekah pada hari itu lebih mulia dibanding hari lain-lainnya. Hari itu yang dimasukkan adalah hari Jumaat. Masya-Allah. Aus bin Aus berkata, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, sesiapa yang mandi pada hari Jumaat kemudian bersegera berangkat menuju masjid dan menempati saf hadapan, kemudian dia diam, maksudnya diam, tak bercakap, tak borak, tak main phone, maka setiap langkah yang dia ayunkan mendapat pahala puasa dan solat selama 1 tahun, dan itu adalah hal yang mudah bagi Allah untuk kurniakan kepadanya. Hadis riwayat Ahmad dan Ashabus Sunan didakwa sahih oleh Ibnu Huzaimah. Besar tak pahalanya? Mandi-mandi, wangi-wangi, dapat saf hadapan. Tapi kalau mari awal dah tak dapat saf hadapan, dapat saf ketiga, keempat, itu di antara hadapan dah tu. Maksudnya kita sampai awal. Kalau rehat, kita rehat, Ustazah saya nak pergi awal sikit 12.45, pergilah. Nak pergi awal sikit 12.30, kan, nanti kalau tak dekat luar, pergilah. Subhanallah. Kemudian dia diam, maksud bagi perhatian kepada khatib, maka setiap langkah yang diayunkan mendapat pahala puasa dan solat selama 1 tahun. Selama 1 tahun. Siapa mampu puasa setahun terus, mampu solat malam, Allahu Akbar, selama 1 tahun penuh. Dan itu ada hal yang mudah bagi Allah untuk kurniakan kepada siapa.
Hari Jumaat adalah hari hidayah. Kelebihan seterusnya. Ini daripada hadis riwayat Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, ini adalah hadis riwayat Muslim. Kita adalah umat yang terakhir muncul tapi paling awal tiba pada hari kiamat. Hadis yang kita baca sebelum ni pun dah disebutkan kita umat yang terakhir. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala akan membangkitkan dan hisap kitalah umat yang terawal. Dan kita yang pertama kali masuk syurga. Cuma mereka diberi kitab sebelum kita, sedangkan kita diberi kitab setelah mereka. Kemudian mereka berselisih, lalu Allah memberi kita hidayah terhadap apa yang mereka perselisihkan. Inilah hari yang mereka perselisihkan dan Allah berikan hidayah berupa hari ini kepada kita, iaitu Nabi SAW menyebut hari Jumaat. Maka hari Jumaat ini adalah untuk umat Islam, hari Sabtu untuk umat Yahudi, dan hari Ahad untuk umat Nasrani. Allahu Akbar. Kelebihan umat Nabi Muhammad pertama yang akan dihisap, walaupun ia umat last, dan dia adalah umat yang pertama akan masuk syurga. Pintu syurga tak akan dibuka melainkan umat Nabi Muhammad dulu. Subhanallah, Allahu Akbar. Lagi banyak lagi kelebihan. Meninggal pada hari Jumaat sebagai tanda husnul khatimah, bukan jaminan tapi tanda. Hari terselamat daripada seksa kubur. Hadis riwayat Tirmizi, tidak seorang muslim yang mati pada Jumaat atau malam Jumaat malaikat diselamatkan Allah daripada fitnah kubur. Dengan syarat dia orang mukmin lah. Kalau orang kafir dia tetap kenalah. Orang munafik, orang fasik yang mati dalam keadaan maksiat tetaplah akan dikenakan. Maksudnya bukannya semudahnya dia orang baik, orang soleh meninggal pula, insya-Allah dapat jaminan pelepasan daripada azab kubur. Hari berlakunya kiamat, hari yang dijadikan ialah hari kiamat, hari yang disaksikan ialah hari Arafah, dan hari yang menyaksikan ialah hari Jumaat. Matahari tidak terbit dan tidak terbenam pada mana-mana hari yang lebih mulia. Dan hari Jumaat juga adalah hari dapat melihat Allah di syurga. Dalam surah Al-Jumu'ah, ada surah Al-Jumu'ah kan? Maksudnya ada surah khas ni hari Jumaat, surah Al-Jumu'ah, ayat yang ke-35. Dan di sisi kami ada lagi tambahan limpah kuning yang tidak terlintas di hati mereka. Iaitu apa dia? Dan kami memiliki pertambahannya. Beliau mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala menampakkan diri kepada mereka pada setiap hari Jumaat. Wallahu a'lam. Subhanallah, Allahu Akbar. Alhamdulillah, muslimin muslimat, mukadimah panjang ya, sampai habis dah masa. Sepatut habis pukul 8.30 kan. Tapi hari Jumaat dan kita meraihkan sahabat-sahabat kita jauh, boleh ya kita dalam 15 minit lagi insya-Allah. Okey, semalam kita dah pergi kepada syarat yang kedua, iaitu yakin. Yakin. Bila ucap kalimah syahadah kena yakin. Kita kan selalu sebut orang yang berkeyakinan, suka seronok tengok budak ni. Keyakinan tinggi. Orang panggil kan, orang kata macam, oh yakinnya kamu, macam tu kan. Hebatnya kamu, yakinnya kamu, macam tu kan. Subhanallah. Kalau orang yang ada keyakinan tinggi, dia ada kelebihan yang banyak. Dia boleh je jalan seorang-seorang, boleh makan seorang-seorang, pergi shopping pun boleh seorang-seorang kan. Dia punya level confident tu tinggi kan. Dia tak kisah pun. Ada orang, kalau tak ada kawan memang tak keluar lah. Bukan bermaksud saya kata perempuan jalan seorang-seorang tu bagus. Kadang-kadang tu overconfident pun tak bagus juga kan. Masya Allah. Ada orang walaupun contoh nak interview kan, overconfident pun tak bagus, tetapi kena ada juga keyakinan sikit. Keyakinan tu akan memberikan kita rasa apa? Kalau kita ada keyakinan tu, ialah tenang, rasa kuat sikit, semangat sikit. Berbanding kalau tak ada keyakinan langsung. Nak cakap pun tak keluar suara. Subhanallah. Dan keyakinan ni satu benda yang boleh dibina. Jadi bila kita sebut yakin dalam kalimah syahadah ni, orang yang betul yakin memang akan tenang. Orang yang betul yakin dengan kalimah aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, maksudnya kita yakin bahawasanya apa kita buat kerana Allah. Kita buat kerana ini perintah Allah, ini tuntutan Allah. Bila dah yakin yang kita buat ni kerana Allah, kita akan berani berhadapan dengan manusia yang akan menghalang. Maksudnya orang yang yakin, dia ada sifat keberanian. Dia ada keberanian untuk menyatakan kebenaran. Dia ada keberanian untuk melawan kemungkaran. Sebab dia yakin Allah akan tolong dia. Keyakinan tu penting. Maksudnya ucapan syahadah asyhadu an la ilaha illallah ini, dia akan dilihat
akan nampak pada tindakan dan perbuatan dia. Mungkin keyakinan saya dalam melaksanakan amal nahi mungkar tu dibentuk oleh arwah ayah saya dan juga arwah atuk saya, Tok Ki, Ustaz Wajidin, moyang Tugu Haji Abbas. Subhanallah. Masa saya sekolah menengah, naik bas selalu balik kampung. Sebab saya sekolah Ma'had, Kelantan. Naik bas balik Terengganu. Naik bas ni kita akan selalu jumpa orang yang buat maksiat atas bas. Pasangan kekasih peluk-peluk, cium-cium. Itu bayangkan 30 tahun lepas tak, macam tua sangat saya. 20 tahun yang lepas lah, 25 tahun masa sekolah menengah. Memang naik bas sendiri. Tingkatan 1 daripada jauh naik bas seorang-seorang. Kan 4 jam perjalanan daripada Kelantan ke Terengganu. Memang mak ayah memang ajar berdikari macam tu. Seorang-seorang balik kampung 4 jam, tingkatan 1 kan. Dan kebetulan saya tingkatan 1 umur saya baru 12, darjah 6. Macam tu lah. Adik-adik memang akan hantar jauh belajar. Satu kali tu kan, saya duduk ni, depan saya selisih tu, asyik duduk peluk, duduk cium kan. Lelaki pakai gelang, lepas tu rambut warna, Masya Allah. Saya ni tak boleh tidur. Padahal saya suka tidur. Naik kereta je memang tidur lah. Tapi duduk menggeletar tengok orang dia buat maksiat ni kan. Tak boleh nak bersangka baik ni, kata tu suami isteri. Perempuan free hair apa kan. Okay, tunggu je. Okay, bila sampai je dekat Kelantan, nak sampai sekolah, ambil beg cepat-cepat. Lepas tu berhenti kat tempat dia. Terberhenti. Lepas tu dia pun tengok, kau nak apa? Macam tu kan. Sebab kita budak sekolah, pakai baju sekolah kot. Tapi nampak ni, berdua ni, sebab orang lain tak nampak, saya nampak. Sebab bas tu macam tu lah. Kita kan nak cari tempat duduk seorang, jadi belakang sikit. Jadi kita nampak. Lepas tu saya kata, kenapa cium-cium? Macam tu lah kan. Kenapa buat maksiat? Macam tu lah. Dia pun, kau dah kenapa? Macam Pak Pom pun ni sibuk sangat macam tu lah kan. Sebab saya nampak dia cium pipi semua. Kita dah geli zaman tu kan. Mana biasa tengok. Lepas tu dia nak kejar, nak marah saya. Saya lagi-lagi laju. Memang laju lah. Lepas cakap tu, gini dia kata. Lepas tu saya buat ayat ni. Kalau laki bini, dok lagu ni. Macam tu. Kecek Kelantan lah. Kalau laki bini, tak care lagu ni. Maksudnya saya nak bagi tahu ni bukan laki bini. Laki bini tak ada nak cium-cium, peluk-peluk atas bah ni. Biasa gewe. Maksudnya gewe ni orang bercinta. Subhanallah, Allahu Akbar. Kalau tak ada keyakinan Allah akan bantu, saya takkan mampu. Nak cakap tu, nak ngalih air mata, ketakutan, menggigil. Tapi masa tu dalam hati ni sebelum 2 jam, 3 jam duk tengok tu, ya Allah tolong aku, ya Allah tolong, nak tegur, ya Allah tolong. Boleh jadi kita ni jadi kaku, tapi masa tu yakin Allah akan tolong. Antaranya kalau arwah ayah saya sebut, kalau kita buat kerja nahi mungkar ni, memang kita akan rasa takut apa semua berbanding buat amal makruf, sebab semua orang suka kalau buat baik akan dipuji. Tetapi kena yakin Allah akan tundukkan orang yang kita tegur tu sampai lidah dia kelu. Faham tak? Dia nak marah tapi lidah kelu. Dia nak pukul kita tapi dia macam dikakukan oleh Allah. Saya bayangkan macam tu lah. Kalau tegur, Allah akan kakukan dia. Allah akan kelukan lidah dia. Jadi, tegur je, jangan fikir. Tegur je sebab Allah bersama. Malaikat ada bersama. Walaupun tak ada manusia bersama, tetapi cukuplah Allah bersama. Dan sebab kita kecil, kita masih ni, benda itulah yang macam menguatkan keyakinan Allah bersama. Itu the most powerful lah. Sebab ramai orang bila ada kawan ramai dia rasa kuat. Ada penyokong ramai rasa kuat. Subhanallah, ketika itu bimbang, Allah akan uji kita, kita akan kehilangan semua. Allah pun kita tak jumpa. Na'udzubillah min zalik. Allahu Akbar. Itu disebut dalam hadis yang sahih kan. Nabi SAW bersabda. Nabi bersabda. Macam mana tu hadis tu? Allah berada di hadapanmu. Apa dia? Ihfazillaha yahfazka. Kamu jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Kamu jaga hak Allah, kamu jaga hukum Allah, kamu pertahankan hukum Allah, Allah akan jaga kamu. Ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha tajidhu tujahaka
Kamu jaga Allah, kamu akan dapati Allah berada di hadapanmu. Oh, inilah kekuatan yang paling hebat. Merasakan Allah berada bersama dengan kita. Ketakutan apa lagi yang boleh menghalang untuk kita buat perkara tu? Sambungan lagi. Ihfazillaha yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka, wa iza sta'anta fasta'in billah, wa iza sa'alta fas'alillah. Bila kamu perlukan pertolongan, minta tolong dengan Allah. Dan bila kamu perlukan sesuatu, minta saja dengan Allah. Wa iza sa'alta, bila kamu meminta, minta dengan Allah. Dan hadis itu sambung lagi. Apabila seluruh manusia berkumpul untuk melakukan, seluruh manusia, jin dan semuanya berkumpul. Ini hadis ni kan? Subhanallah, Allahu Akbar. Hadis Hasan sahih. Wa Tirmizi. Subhanallah. Panjang lah ni. Okey. Saya baca terjemahan ni. Pelihara Allah, jagalah Allah, Allah memelihara pelihara Allah, niscaya engkau dapati dia di hadapanmu. Apabila engkau meminta, mintalah pada Allah. Sebagaimana disebutkan tadi. Apabila engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan dengan Allah. Ketahuilah bahawa kalau seluruh manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan mampu memberikan manfaat kecuali dengan perkara yang memang Allah telah izinkan. Sekiranya mereka berkumpul untuk mudaratkan kamu, seluruh manusia berkumpul untuk beri keburukan, untuk mudaratkan kamu, mereka tidak akan mampu memudaratkan kamu kecuali dengan satu perkara yang telah Allah izinkan. Pena-pena telah diangkat, lembaran telah kering. Pena telah diangkat, maksudnya dah selesai, dah catat tentang kehidupan kita. Dakwah dah kering, maksudnya pena pun telah diangkat. Allahu Akbar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, nak merasakan keyakinan bahawasanya Allah bersama saat-saat yang genting biasanya. Saat-saat yang genting, lalu kita kata Allah bersama dengan kita. Allah menyaksikan. Wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Macam itulah kan. Subhanallah, muslimin muslimat. Syarat yang ketiga, kawan-kawannya Ustazah bacalah syarat yang ketiga semalam, baru syarat yang kedua kan. Syarat yang ketiga dalam syahadah supaya syarat sah syahadah yang ketiga itu terima. Perkataannya adalah terima. Ilmu dan keyakinan. Ilmu dan keyakinan tidak lengkap tanpa menerima apa sahaja kandungan ajaran kalimah ini dengan hati dan lidahnya. Janganlah dia menyombongkan diri dengan menolak sebahagian ajaran la ilaha illallah. Firman Allah Subhanahu wa taala, surah As-Saffat ayat 35. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Yang bermaksud, sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, tiada sembahan melainkan Allah, lalu mereka menyombongkan diri. Subhanallah. Maksudnya mereka tak terima. Sebab itu syarat yang ketiga dalam tuntutan syarat sah kalimah syahadah, ini kita masih lagi dalam hadis yang pertama, bab yang kelima, muraqabah tu. Sebab baca hadis Jibril yang pertama iaitu kalimah, mengucap kalimah syahadah. Jadi panjang sikitlah ya penjelasan dia. Bila kita sebut tentang firman Allah ini, ramai orang bila disebut la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri. Orang yang memahami dan meyakini bahawa Islam adalah agama yang benar namun menolaknya, maka ia adalah orang yang kafir. Allah berfirman lagi dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum. Al-yawma akmaltu lakum. Jap. Macam mana ayat dia? Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Subhanallah. Betul lah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Sadaqallahul azim, yang bermaksud di hari syukur, sebab dalam ni ada ramai hafiz yang hafaz Al-Quran. Ustaz-ustaz kita yang ramai hafaz Quran ni, masya-Allah. Ustaz Raja hafaz 3 kul kan? Masya-Allah, alhamdulillah. Okey, di hari yang disempurnakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari yang telah disempurnakan agama kamu, dan Allah redha wa raditu lakumul islam dina,
dan Allah redha bahawasanya Islam adalah agama kamu. Dan wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatku ke atasmu. Allahu akbar. Siapa yang terima syahadah, terima ni, dia menerima segala tuntutan syahadah. Terima bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Maksudnya juga dia menerima segala peraturan Allah dalam bentuk perintah ataupun larangan Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu berjalan di atas muka bumi Allah dengan sombong. Dengan sombong. Okey, saya bagi perumpamaan, bukan perumpamaan. Contoh, saya bagi contoh. Kita marah anak kita pakai seluar pendek. Perempuan, kita marah pakai seluar pendek. Ramai je anak-anak kat rumah perempuan pun pakai seluar pendek, bukan lelaki. Ataupun pakai seluar ketat. Kita ni dah larang. Jangan pakai. Umi tak bagi pakai. Seluar pendek tu, hari tu beli. Tapi anak saya tak pakai lah ya. Contoh lah ya. Contoh mama lah. Kan Umi macam saya pula kan. Oh, anak saya pakai seluar pendek rupanya ya. Okey, kita kata mama. Marah pula orang mama. Mami. Kan mami master. Okey, mama dah larang kan. Short pant tu boleh pakai dalam baju je. Ataupun seluar ketat tu pakai dalam jubah je. Ataupun dalam ni je kan dah larang. Okey mama, macam tu kan. Mulut cakap okey. Mulut tak cakap nak juga. Tak. Mulut cakap okey mama. Macam tu kan. Tapi selamba je dia pakai jalan depan kita. Selamba je contoh kan. Selamba je. Lepas tu kita kata, kan dah cakap. Mama tak suka tengok. Kurang-kurangnya kamu hormatlah pada mama ni. Mama ada ni. Mama tengok. Kalau kamu nak pakai belakang mama dalam bilik, mungkin yelah ni depan mama. Oh, dia sedap pula ni mama kan. Okey, sebenarnya saya nak bagi kefahaman macam ni. Ramai orang bukan dengan mulut dia lawan Allah, tapi dengan perbuatan. Dia sombong berjalan atas muka bumi Allah dengan sombong. Dia tetap pakai pakaian ketat, seksi, menjolok mata. Dia tak direct cakap, ikut akulah nak pakai apa. Kan? Tapi Allah dah larang dan dia tahu. Mustahil hari ni wanita tak tahu. Tak boleh pakai ketat, tak boleh pakai melekat. Sebenarnya hidayah atau petunjuk ilmu tu dah sampai pada semua. Bila Allah bagi perintah, wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu. Dia sebenarnya kan, adik cari ayat tu, dia ada sambungan. Maksudnya nak kata sifat sombong dahsyat ni. Sombong dengan manusia, sombong dengan mama tadi. Kamu sombong ya. Teganya kamu. Kalau mama ni cakap bahasa tu. Begitu tega hatimu menyakitiku. Di hadapanku. Kamu melakukan sesuatu yang menyakiti hatiku. Teganya kamu wahai anakku. Kotlah ada yang bercakap macam tu. Allahu Akbar. Betapa teganya manusia. Hidup di bumi Allah. Hirup udara Allah. Makan rezeki Allah. Bila susah cari Allah. Tetapi masih tega berjalan di muka bumi Allah dengan sombong. Maksud dengan sombong apa? Ya Allah, dengan melakukan kemungkaran secara terbuka. Masya Allah. Ada orang buat maksiat tertutup kan? Kurang-kurangnya bukan kata bagus, tapi buat maksiat tertutup. Tapi hari ni manusia buat maksiat terbuka. Share pula di media sosial. Allahu Akbar. Saya tengok ada satu iklan, minta maaf ni penutup lah ya. InsyaAllah penutup. Ada iklan artis kita lah. Jual perfume kan, jual perfume. Jual minyak wangi. Alhamdulillah laku. Nak sebut Alhamdulillah pun sebut salah kan. Yelah. Masya Allah ke Astaghfirullah laku kan. Okey. Alhamdulillah lah kan. Segala puji bagi Allah. Laku. Tapi dengan cara yang haram. Macam mana cara yang haram? Saya tengok iklan tu kan. Cuba kamu cari hadis Nabi tentang wanita bau wangi ni, pakai minyak wangi ni. Ancaman ni bagi wanita berwangian. Sebab cara dibuat iklan tu, mungkin ada orang akan tahulah ni kan. Ustazah tuju pada siapa. Dan memang nak suruh sila terasa pun. Sila terasa, sila sentap. Dan kalau pun macam mana ya, akhir zaman kemaksiatan, kemungkaran dah terlalu obvious sangat, terlalu berluasa sangat. Jadi gerakan nahi mungkar pun kena kuat jugalah kan. Subhanallah. Okey. Ini hadis nilai sebagai hadis hasan. Nabi SAW bersabda,
ayyuma imra'atin tarat famarrat ala qaumin liyajidu min rihiha fahiya zaniyah. Mana-mana perempuan yang mengenakan wangian dan berjalan melewati satu kaum dan didapati bau daripadanya, maka perempuan itu adalah penzina, zaniyah, penzina, seolah melakukan dosa zina. Seterusnya Imam Al-Munawi rahimahullah berkata, dan perempuan jika mengenakan wangian lalu melewati satu majlis yang ada padanya terdapat lelaki, maka ia mampu menaikkan syahwat lelaki dan mendorong untuk memandang ke arahnya, maka setiap yang memandang ke arahnya maka matanya telah melakukan zina. Perempuan itu mendapat dosa kerana telah memancing pandangan ke arahnya dan menjadikan hati lelaki tidak tenang, makanya ia adalah sebab berlakunya zina mata, ia termasuk penzina. Allahu Akbar. Kita tengok pada kesimpulan ni Jabatan Mufti Wilayah ya. Kami berpendapat bahawa wanita boleh mengenakan sedikit yang tidak terzahir baunya. Lalu ada orang tanya, buat apa pakai kalau tak bau? Dan tujuan pakai minyak wangi untuk bau-bau wangi. Mengenakan sedikit dengan tujuan hilangkan bau busuk. Itu okey. Okey, badan dia berbau dengan tujuan ni. Lepas tu dia tanya orang sebelah, ada bau wangi tak? Tak ada. Okey lah. Ada bau busuk pun tak ada. Okey lah. Masya Allah. Begitu juga dibolehkan bagi pemakaian bedak ketiak kan, pakai bedak. Kan ada bedak bau wangi. Bedak tu kan dia bukan kuat sampai maksudnya deodoran, sabun dan sebagainya. Elakkan dari menggunakan wangi yang kuat baunya sehingga boleh menarik perhatian lelaki ajnabi, menyebabkan fitnah. Sekian-sekian. SS Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, Mufti Wilayah Persekutuan. Okey. Pembincangan ulama tu panjang. Saya cerita pasal iklan ni, dia buat iklan tu, dia buat iklan macam ni. Okey, dia sembur minyak wangi. Kan? Dia sembur minyak wangi yang dijual tu lah. Lepas tu dia melewati kumpulan manusia. Bila dia jalan tu semua memandang. Macam buat bau. Yang lelaki pun. Lelaki pun, iklan tu pun. Lelaki pun. Bila cium tu semua pusing. Bila dia jalan je semua orang. Faham tak? Kan dulu selalu keluar iklan TV macam tu kan. Bila pakai wangi, saya tengok yang tu free hair macam bukan Islam. Tapi ni pakai tudung, elok. Allahu Akbar. Kita kata apa ni? Saya bersangka baik. Mungkin dia tak tahu hukum dia ni. Dan dia nak laku tu, jual perfume tu dengan beri gambaran kalau kau pakai minyak wangi ni, memang mata akan memandang. Akan perhatian lelaki pun akan. Dan berakhir pada perhatian seorang lelaki yang jatuh cinta dengan sampai merenung. Macam tu lah kan. Subhanallah. Allahu Akbar. Saya boleh katakan bukan perempuan tak boleh jual minyak wangi, bukan tak boleh elang minyak wangi, tapi boleh guna cara wangian ni sangatlah wangi. Lepas tu mungkin ditunjuk pada kain telekung ke, berwangian kita dengan Allah kan, wangi di rumah. Maksudnya bukan nak menggalakkan iklan tu berwangian untuk menarik perhatian lelaki, sebab perbuatan itu adalah haram secara jelas. Bahkan Nabi sebut umpama seperti penzina. Kerana apa? Mungkin dia tak ajak, mainlah berzina, jom, zina. Memanglah bukan melalui perkataan, tapi melalui perbuatan. Saya pernah tanya orang lelaki. Saya tanyalah orang lelaki kat sini. Kalau melintahlah seorang perempuan berbau sangat harum, para lelaki yang ada di sini, jujurlah, tertarik tak? Masya Allah, astagfirullah. Kalau yang tak rasa apa-apa tu, cek balik kan, sehat ke tak? Subhanallah. Normal ya lelaki normal. Lelaki normal mungkinlah kalau kuat iman tu, dia tak, maksud saya bau ni kan cium tu wangi. Pandangan mata satu hal, kita berjaya tunduk. Tetapi wangian ni bila terhidu tu dia masuk. Dia sekali dengan menaikkan rasa. Tapi lelaki yang soleh dia boleh mengawal. Astagfirullah. Tapi setengah ramainya bila tercium tu rasa nak tengok. Mula tengok daripada belakang. Lepas tu rasa macam terpancing. Betul, terpancing. Duduk belakang, perempuan depan, astagfirullahalazim, terpancing. Ya, itu jawapan jujur. Terpancing tu belum tentu lagi buat terpancing. Duduk beratur nak bayar.
perempuan kat depan ni wangi. Okey, nak lagi mana, dah beratur kan? Takkan tak bernafas pula. Kan? Jadi, wanginya. Kan? Lepas tu, rasa-rasa macam nak tengok. Rasa nak tengok. Kan? Tunggu-tunggu je dia berpusing ke apa. Lepas tu, sekali, cik, buat tegur lah pula kan. Cik. Amboi. Cik, sekarang kau berapa? Buat tanya kau berapa. Tapi sekali pusing, tengok-tengok, teacher. Drama king. Teacher umur berapa? 66. 6 Disember itu birthday. Ya Allah, 66, 66. Nampak macam 36. Kalau pakai mask lah, buka mask, nampaklah. Ya, 66. Tak, maksud saya hari ni orang perempuan daripada belakang semua nampak muda. Jalan tegak. Orang perempuan sekarang kan baju pun lawa. Lepas tu bau wangi. Tapi bila dah nampak rupanya nenek orang, dia pun terus terputus lah. Wangi pun tak jalan dah lah. Macam tu. Tetapi sekiranya kerana wangian wanita tu, lelaki ni naik terangsang dan dia buat dosa bukan dengan wanita tu, dengan wanita lain. Sebab terangsang tadi tu, hawa nafsu dah terangsang. Buat dosa dengan wanita lain. Ataupun kerana dah terangsang hawa nafsu tu, dia balik rumah, duduk dalam bilik, tengok pornografi. Sebab apa? Nafsu yang terangsang tu menginginkan apa? Untuk dilepaskan air mani. Akhirnya buat onani, masturbation, istimta. Itu adalah perbuatan yang haram. Maka perempuan yang menyebabkan tadi itu melakukan, dia buat perbuatan tu, sebab Nabi sebut mata berzina, telinga berzina, tangan berzina, kaki berzina menuju ke tempat zina. Tapi bukanlah dosa tu, tidaklah menyamai zina yang betul-betul tu. Tidaklah menyamai, tetapi dosa tu dosa yang besar. Jadi orang perempuan pakai wangi, tak tahu dia telah memancing nafsu berapa ramai orang lelaki yang mencium bau wangi tu. Kalau lelaki-lelaki yang kuat, alhamdulillah. Tapi kalau lelaki-lelaki itu telah memancing hawa nafsu dan dia mencari ruang untuk melepaskan hawa nafsu, maka wanita ini dia telah melakukan dosa, kata apa, dosa jariah, dosa yang berjalan. Dia tak buat dosa, lepas tu dia balik, dia solat, tapi sebab bau wangi tadi itu telah memancing hawa nafsu dan menyebabkan lelaki tersebut ataupun ni membuat dosa disebabkan telah terpancing tadi tu. Itu yang disebutkan dalam hadis Nabi, barang siapa yang menganjurkan sesuatu dosa, yang menjadi asbab sesuatu dosa, dia akan menanggung dosa tersebut dan dosa orang yang melakukannya. Subhanallah, Allahu Akbar. Topik ni ada yang sebut nampak ringan tapi berat. Memang betul. Saya kalau ada staff saya yang perempuan bau wangi, dek, kenapa wangi sangat? Saya memang tegur je lah sebab ada kuasa bos kan. Tudung singkat sikit, dek, tudung laburkan ya. Kenapa kamu pakai singkat ni? Sebab bila kamu banyak bergerak, nampak bentuk daripada tepi. Kita tegurlah apa yang mampu. Staff saya ada pakai gincu juga. Saya bukan kata haram terus. Saya nampak ringan-ringan dia pakai kan. Saya kata, dek, jangan sampai terang. Kamu nak pakai, jangan sampai nampak. Nampak macam tak nak bagi pucat, itu dimaafkan. Maksudnya ada keharusan. Kan kalau pucat, ada orang memang bibir dia pucat. Asyik orang tanya soalan, sakit ke? Sakit ke? Kan tak habis-habis orang ingat dia sakit. Tapi orang lelaki elok je pucat tak kira gincu kan. Dan orang tak cakap pula sakit kan. Semua pucat-pucat nampak. Tapi orang lelaki tak kata sakit. Perempuan tiba sakit. Padahal tak ada masalah pun. Masya Allah. Maksud saya, sebab ini ada perbincangan. Apakah hukum gincu? Kan? Susah juga nak jawab. Tapi bila saya baca jawatan mufti wilayah, mereka mengambil pendekatan yang wasatiyah, yang sederhana. Bukan terus mengharamkan. Harus tapi boleh jatuh haram. Boleh jatuh makruh. Boleh jatuh harus. Sunat tak adalah. Bukan dituntut lah. Sunat bila dengan suami kat rumah ya. Pakailah sampai habis satu batang pun. Sekali pakai satu batang. Minyak wangi sekali curah satu botol. Tahu tak ada masalah. Tu dapat pahala lah. Kenapa saya tengok bila mereka takhrij kan, mereka ni ambil pendapat wasatiyah. Sebab kalau pakai sekadar menghilangkan, maksudnya wajah yang kusam, tak bermaya dan sebagainya. Jadi pakai sekadar tak nampak natural. Tapi ramai orang memula natural, lama-lama lebih berani ambil warna yang lebih berani, lebih terang dan sebagainya. Subhanallah. Sebab bibir ni
Orang lelaki, bibir perempuan. Tadi tanya wangi. Tengok bibir yang munggil, yang merah. Macam mana orang lelaki? Apa perasaan? Tak ada perasaan. Oh, pakai mask. Ni maksud saya buka sekarang kan? Ustaz ni, nama apa dah ni? Yang Cina ni. Sial dia. Selalu panggil Ustaz Cina. Syamirul. Umur berapa Syamirul? 24. Tengok perempuan bibir merah apa semua. Rasa macam mana? Astagfirullah, nak jawab apa payah. Sekarang jawab jujur, orang kata teruk sangat aku ni kan. Tak, menarik tak perempuan bibir merah apa semua? Menarik tak? Air menarik, tengok. Air menarik. Berbanding kalau ada dua wanita, bibir merah, bibir biasa, mana lagi menarik? Bibir merah tu kan. Boleh menaikkan hawa nafsu, syahwat. Kadang-kadang lelaki melihat wanita, dalam fikiran dia boleh fikir imajinasi macam-macam. Bila dia tengok bibir wanita sedang bercakap, dia bukan sekadar itu. Kalau tak mampu mengawal, dia bayangkan lebih daripada itu. Dan dia boleh menelanjangkan wanita dalam fikiran dia saja dengan melihat luaran. Na'udzubillah min zalik. Maksudnya risiko perempuan yang dah pakai ketat dengan yang bertutup, risiko lebih tinggi yang pakai ketat lah, sebab dah nampak. Tak payah nak bayang lebih-lebih, dah nampak dah bentuk. Sebab itu subhanallah berusaha tu. Tapi kalau kita tak pakai, kita tak tujuan, tetapi lelaki tu tetap terangsang, bukan tak dosa kita dah. Faham ya? Bukan dosa kita dah. Itu dosa dia dah. Tapi kalau asbab kita lah. Kalau hari ni bukannya mata kan. Gitu-gitu kan. Pakai niqab tapi mata sangat cantik. Tujuan pakai niqab untuk tidak menarik perhatian. Tetapi lagi menarik perhatian kerana mata tu adalah tarikan, mata dengan mulut tarikan yang kuat bagi wajah lelaki ataupun perempuan. Saya bukan tujukan kepada wanita pakai niqab saja. Semua wanita lah. Cuma bila pakai niqab, keinginan lelaki untuk melihat kecantikan wanita tu kadang-kadang lebih. Dan bila mereka tengok mata yang dicantikkan berlebih-lebihan, mereka membayangkan lebih lagi. Subhanallah, Allahu Akbar. Sama ada pakai niqab ke tak pakai niqab, maksudnya biarlah wajah kita tu yang natural, kecuali mungkinlah pakai bedak sikit ke, pakai sunblock ke, pakai krim untuk menutup celah. Itu kalau kita baca yang ditulis oleh Jabatan Mufti Wilayah Perak, dibenarkan syarak supaya ada keyakinan diri, supaya diri tu lebih bersih, kemas dengan tujuan tersebut, lebih kemas, lebih bersih, lebih berkeyakinan. Tetapi jangan sampai bertabarruj. Jangan sampai bertabarruj. Dan wanita hari ni ramainya sampai peringkat tabarruj tu. Okey, perempuan ni lukis kening kan? Lukis kening, apa hukum lukis kening? Lukis, lepas tu bagi lebih, lukis, dia pakai celak, lepas tu bagi lebih pula, celak nak bagi. Saya cerita sungguh masa dekat Masjidil Haram. Petugas Masjidil Haram, ingat tak Syirah? Petugas Masjidil Haram, subhanallah, wanita-wanita tu, dia datang kepada setiap orang yang duduk-duduk. Lepas tu kebetulan saya duduk bersama dengan hamba Allah ni. Lepas tu dia terus cakap, dia orang muda. Petugas-petugas Masjidil Haram, macam ustazah mereka. Dia pergi jumpa orang yang duduk-duduk ni. Lepas tu kan, dia pun, Assalamualaikum ya ukhti. Macam tu lah. Prefer in English or Arabic? Maksud dia fluent dua-dua lah sebab dia orang Arab dan dia sangat fluent bahasa Inggeris. Lepas tu kita pun kata, English please. Macam tu lah. Lepas tu dia kata, kamu tahu tak? Dia cakap, kamu tahu tak hukum kamu pakai celak? Sebab ada sahabat tu pakai celak. Dia cakap direct, it's haram. Haram. I'm sorry ukhti, it's haram. Kamu boleh pakai ni, boleh pakai semua ni at home. Depan suami kamu. Kamu boleh pakai. Kamu diberi pahala. Lepas tu dia tanya, kamu tujuan pakai untuk apa? Why you pakai ni? Kenapa? Why? Nak jawab apa? Keyakinan diri? Untuk apa? Lepas tu dia tanya pula soalan. Kamu nak tunjuk pada siapa sebenarnya? Allah yang melihat kamu. Kamu nak tunjuk pada siapa? Patut bila kita jawab jujur kan, kalau perempuan jawab jujur kan, tak adalah untuk diri saya. Kat rumah pakai tak? Tak pakai. Kata untuk diri, pakailah kat rumah. Maksudnya Allah paling tahu niat kita pakai untuk cantikkan biar nampak mata tu luas, mata tu cantik, menarik. Biasanya adalah untuk ditunjukkan. Biasanya untuk ditunjukkan. Untuk dilihat cantik. Siapa yang melihat? Manusialah. Adakah akan tutup bila lelaki?
Bila perempuan saja buka, tak. Adakah pergi ke tempat yang tidak terdedah kepada lelaki? Terdedah. Makai tu untuk dilihat. Untuk siapa? Melihat. Dia cakap tu kan direct, tak ada tapi-tapi. I'm sorry. Dia cakap, dia minta maaf, lepas tu dia cakap lagi. Dia minta maaf, dia cakap lagi. Lepas tu dia tengok saya. Dia tenung, awak tak pakai. Dia tengok. Okay, you okay. You, bukan saya nak puji diri saya. You good. You tak pakai. And dia puji, dia pandai puji. Dia sebenarnya nak raikan kita. Dan dia sebut apa? You are beautiful and you are beautiful too. Dan every woman is beautiful. Dan apa yang Allah buat masa yang dia cakap, Allah ciptakan kita dah cantik. It's perfect, it's enough. Tak payah tambah-tambah. Itulah kecantikan yang sebenar. Dia sebut begitulah. Cuma ada orang dia pakai ni sebab dia kata, ustazah, saya kemo dah hilang habis, dah kening. Bila saya tak lukis, jadi orang akan tengok macam saya alien. Bayangkan kita tak ada kening, memang macam alien. So, boleh tak saya lukis? Itu dalam keadaan yang dibolehkan. Kerana ada keperluan. Kau tak orang tengok, nak terangkan payah. Saya kemo, takkan nak. Faham tak? Ini kesan kemo, ni kesan kemo. Jadi, dia bukan tujuan mencantikkan. Tetapi kerana dia dah sakit. Dia dah diuji macam tu. Dia kata, saya tu je ustazah. Bukan apa. Ada seorang makcik umur dah 70-60. Ustazah, saya memang dah tak ada kening langsung. Kenapa? Masa muda, masa jahil dulu memang saya cukur, saya lukis kening. Sampai ketika kening dah tak tumbuh. Bulu tak tumbuh. Jadi kalau saya tak pakai, memang saya tak lukis ni, saya lukis sekarang, bukanlah sebab tu saya mohon taubat dengan Allah. Tapi kalau pakai niqab macam perempuan tu kan, tutup teruskan. Ya Allah, sangat hebat wanita-wanita seperti ni. Masya Allah, benar-benar menjaga diri. Jadi terus tutup, ya, tapi dia tak nak pakai niqab, itu boleh tak? Saya kata segadannya supaya tak nampak pelik je. Bukan untuk mencantik. Allah tahu niat kita. Allah tahu kita dah bertaubat dengan dosa. Jadi tuan-puan sekalian, nak cakap haram totally pun kita masih mengambil pendapat wasatiyah. Maksudnya kalau ada orang pakai celak, tak nampak macam celak, silakan. Dia pakai celak tapi tak nampak macam celak. Sebab apa pakai? Untuk kesihatan. Kalau benar untuk kesihatan, dia akan pakai kat rumah pun pakai lagi lebih. Masalah kat rumah tak pakai. Jadi apa tujuan sebenar, Allah paling tahu niat hati tu. Jadi bila kita pakai celak, ada orang dia kata, saya memang dah biasa ustazah, bila saya tak pakai orang ingat saya sakit. Saya kata pakai yang perlahan sampai macam tak perasan pakai celak. Gitulah. Kita mesti kena ambil pendekatan yang sederhana juga, tak boleh terlalu keras. Bukannya semudahnya kita nak itu haram, ini haram dan sebagainya. Tapi saya cerita, kalau yang penjaga-penjaga Masjidil Haram tu, wanita-wanita ustazah tu, memang cakap direct. Supaya apa? Ada orang kata, ustazah ini kena direct je. Kalau tak direct, orang ambil yang paling ringan tu. Ustaz Mat kata boleh, asalkan tak nampak. Masalah dia pakai sampai nampak. Tapi dia sedapkan hati. Tak nampak kan? Tak nampak. Padahal nampak. Kawan dia tu nak jaga hati. Tak nampak. Gincu pun macam natural. Ada dijual di Mekah celak Mekah tu. Ya? Botol tak boleh juga. Tak ada botol. Yelah tahu. Itu yang orang kata itu yang berubatkan mata jadi terang apa. Boleh pakai. Di rumah. Nak tidur. Boleh pakai. Tapi bila keluar ustazah pakai sikit, pakai macam tak pakai. Macam mana tu? Macam Jawatan Mufti Wilayah cakap tadi, pakai gincu tetapi tidak wangi tu boleh pakai tapi tidak tercium baunya. Padahal pakai wangi. Ini apa ni, Dik? Okey. Secara umum, hukum asal bagi pakaian dan perhiasan adalah harus. Ini Jawatan Mufti Wilayah ya. Kami berpandangan tidak mengapa bagi seorang wanita untuk memakai alat solat. Yang lain semasa berada di luar rumah termasuk. Ini umum. Sebut alat solat termasuk lipstick ya. Dengan syarat tidak berlebihan dan sekadar memakai sekadarnya tidak bertabaruj. Serta tidak bertabaruj. Okey. Faham ya? Itu secara umum. Tak terlalu berlebihan. Pakai tu sangatlah perlahan, sangatlah sikit. Sekadarnya saja. Nak nampak muka fresh macam itulah ya. Jadi saya pun mengambil pendekatan untuk mengambil pandangan yang sederhana. Walaupun ada pandangan yang memang strict. Memang tak benarkan langsung. Macam itulah. Bahkan pakai bedak pun tak boleh. Setengah pandangan. Okey. Lelaki metrosexual.
Metrosexual maksudnya dia lelaki dan dia juga No, dia pakai blusher. Haram lah, lelaki memang haram terus lah. Pakai blusher, pakai ni, memang lelaki tak boleh. Yang tak. macam perempuan. Tahu. Cleanser semua dia pakai. Ya. Cleanser tu tak ada masalah. Moisturizer nak lembapkan kulit pun tak ada masalah. Dia orang. Lelaki nak jaga muka hari ni bagus, jaga kulit, tak ada masalah. Cuma solek-solek tu lah, pakai blusher, pakai ni tu memang sebab berhias ada untuk wanita. Okey, subhanallah, terima kasih. Mohon maaf terlebih sangat masa ni. Mudah-mudahan Allah berkati dan ada ilmu lah yang kita dapat pada hari ni. Terima kasih juga sahabat di FB dan di IG 4,000 lebih, campur 2 masih lagi kekal sampai akhir. Mudah-mudahan dapat manfaat. Saya ni kan dah hypo dah ni, nak cakap lebih pun. Ya, tak apa. Sebab dah lambat sangat. Kursus umrah esok percuma. Kita dah pasang khemah, esok percuma. Sila datang. Ada minum ke? Ada minum? Sarapan ada? Masya Allah. Sarapan percuma, minum percuma. Ustaz ada tak esok? Memang terpaksa ada. Tak baik cakap terpaksa kan. Sebab bukan saya ni dah sebab dah selalu hadir kursus umrah. Masuk terpaksa tu memang saya adakan slot. Memang ada slot saya lah. Jadi saya memang akan ada esok. Jadi jauh dekat sila datang, ada kursus umrah percuma pagi besok di sini. InsyaAllah tak payah bayar apa-apa. Walaupun tak pergi umrah dengan orang lain ataupun tak ada plan lagi pergi umrah, datang je tak ada masalah. Bukannya orang yang umrah dengan kami saja, tak. Jadi siapa-siapa pun boleh jemput datang untuk ilmu ni. Esok ada minum, ada mungkin berhenti rehat, makan kuih. Makan tengah hari tak ada kot. Makan tengah hari tak ada. Itu dah banyak. Okey, subhanallah. Jadi jangan lupa dapatkan planner dengan namamu Aku Bangkit. Nanti boleh tengok ya. Saya ya, subhanallah, Allahu akbar. Okey, insya-Allah. Terima kasih. Ustazah tak cerita banyak sebab dah cerita sebelum ni. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, subhanallah, alhamdulillah.